صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, surat 10 bait 6 daripada awal. Surat 10 bait 6 daripada awal. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sifat yang pertama, daripada segala sifat ini, daripada segala sifat ini, sifat 13. Dan yang pertama daripada segala sifat ini, yakni segala sifat 13. Mana yang pertama, iaitu sifat wujud, dinamakan sifat nafsiyah. Jadi selesai pembicaraan sifat kalam, sifat yang ke-13. Kalau sifat 20 tak selesai lagi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. 7 lagi ni sifat maknawiyah, belum lagi didatangkan. Sampai ke sifat kalam, sifat yang ke-13. Jadi nak bahagi pula sifat 13 ataupun sifat 20 ni ada berapa bahagian. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada maknawiyah. Tapi sifat itu tak habis lagi. Kalau sampai sifat kalam kita ni, kalau 13 sifat. Biasanya dalam kitab yang lain, pembahagian sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah itu selepas selesai bicara qauluhu mutakalliman. Kira bicara 20 sifat kaulah. Sifat 20 ni terbahagi kepada 4 bahagian: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Biasa gitu. Sekarang ni dalam kitab Faridatul Faraid baru selesai bicara sifat yang ke-13, sifat kalam. Maknawiyah, kaunuhu qadirah sampai kaunuhu mutakalliman belum lagi dibicarakan. Jadi jangan lupalah kitab Faridatul Faraid mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Kitab Faridatul Faraid terdahulu sudah menyatakan, Syekh Ahmad sudah menyatakan bahawa jalanan yang dipilih adalah jalanan Imam Asy'ari. Di awal kitab dahulu, Asy'ariyatul Masyrabi, Malayuwiyatul Ma'rabi, Faqaniyatul Ibarati, Bayaniyatul Isyarati.
yang dibangsakan kepada Imam Asy'ari mazhabnya, lagi kepada Melayu bahasanya, lagi kepada Qatani tuturannya. Hari awal kita dahulu. Jadi kata Syekh Ahmad Al-Qatani, dia pakai jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Asy'ari, jangan lupalah yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang atas dalam tafsir 3 belah wujud sampai ke kalam. Itu jalanan yang rajih, yang kuat dalil. Tetapi jalanan yang masyhur bagi kita, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsir 20 wujud sampai qauluhu mutakalliman, keluar jumlah aqaidul iman yang terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 50 aqaid, 50 aqaidul iman. Masyhur kita seumpama itulah 50 aqaidul iman daripada sifat Allah yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsir, secara terperinci 20 sifat. Masyhurnya begitu. Sifat 20, kemudian aqaidul iman yang 50, banyak masyhur. Tetapi jalanan yang rajih yang kuat tadi 13 wujud sampai ke kalam. Jadi aqaidul iman yang terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 36. Tapi kita ni sebut sifat, tanya-tanyalah kita ni. Allah, kita belajar dah sifat 20, kita belajar sifat 13. Jadi banyak 33 jadinya. 13 kok dalam 20 tu lah. Kemudian aqaidul iman, simpulan iman 36. Pelik lagi tanya. 50 mana 36? Masyhur kita atas jalanan sifat 20, keluar aqaidul iman yang 50. Itu masyhur kitanya. Tetapi yang rajih yang kuat tadi adalah sifat 13, aqaidul iman yang 36. Itu yang rajih, itu jalanan Imam Asy'ari. Dalam kitab kita ni ada pula jalanan sifat 24, aqaidul iman yang 58. Ada kitab kita ni 24, bukan 20. Kemudian yang saya sebut semua tu lah dalam jadual hak sifat 20 tu 68 aqaidul iman. Itu jalanan Imam Sanusi 68. Jalanan Imam Sanusi. Jadi 68 ni diambil mana tu? Ambil daripada malaikat wajib ada, mustahil malaikat tak ada. Dia gitu, dia pecah-pecah rukun iman tu bulaknya. Jadi keluar jadi 68. Qiyamah wajib berlaku, mustahil qiyamah tidak berlaku. Jadi dua pula situnya. Hak rukun iman tu lah dia masuk berlaku situ. Jadi cukuplah 68 jalanan Imam Sanusi 68. Tapi kita masyhur 50. Dalam kitab kita ni ada jalanan 58. Sifat wajib 24, sifat mustahil 24. 20 jadi 24. Ada tambah lagi 4 dalam kitab Faridatul Faraid ni. Sifat idrak, sifat takwin. Kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jangan buat pelik lah. Faridatul Faraid kita ni round yang kedua dah ni. Ni kedai kitab dak laku kitab dia. Dah habis faridah, ulang round kedua. Kalau tukar kitab lain, kedai kitab boleh juga jual kitab baru. Kita ni round yang kedua ni. Jadi sifat 20 tambah lagi 4. Idrak,
takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi 24 sifat yang wajib, lawannya 24. Jadi capur 4 sifat yang wajib, capur 4 sifat yang mustahil, lawan pada 4 yang wajib itu jadi 8. 50 capur 8 jadi 58. 58 tu tidak masyhur dan tidak rajih, tidak kuat dalil. Jadi yang masyhurnya 20, keluar aqaidul iman yang 50, jalanan yang rajih jalanan Imam Asy'ari 13, keluarlah aqaidul iman yang 36, menjadi kewajipan yang pertama, permulaan yang wajib atas mukallaf adalah mengenal akan Allah dan Rasul, iaitu mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 36 atas jalanan Imam Asy'ari, 50 atau atas jalanan yang masyhur. Ni yang saya biasa sebut ni, orang tu cakap selagi aqaidul iman yang 50 tak ada di akidah, semayang puasa Tuhan tak terima. Sebab aqaidul iman yang 50 ni adalah permulaan yang wajib atas tiap mukallaf, mengenal Allah dan mengenal Rasul, mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib dan mustahil atas Rasul. Sifat yang wajib bagi Allah kita berpegang hukum dia, tentu sungguh sifat yang wajib bagi Allah wujud, kidam, bakak ni. Sifat yang mustahil kita pegang hukumnya, tentu dok sama sekali. Kalau Tuhan tak ada, kalau Tuhan baharu, kalau Tuhan binasa, tu hukum dia panggil. Kita pegang hukum dia. Kita pegang tentu sungguh Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, atau pegang akan hukum sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat yang mustahil kita pegang hukum dia. Kita pegang tentu Rasul tidak dusta, tidak khianah, tidak sembunyi wahyu, tidak bodoh. Tu hukum dia kita pegang. Dusta sifat mustahil bagi Rasul, khianah sifat yang mustahil. Kita pegang sifat mustahil, kita pegang hukum dia. Apabila dusta Rasul akal tak terima, tu mustahil pada akal. Apabila khianah Rasul akal tak terima, dipanggil mustahil pada akal. Kita pun berpegang Rasul tentu tidak dusta. Sebab dusta akal tak terima sama sekali. Tak logik seorang manusia yang dilantik di Rasul tiba-tiba pembohong. Jadi kalau Allah dilantik Rasul pembohong, jadi Allah yang tersilap. Mustahil Allah tersilap, sebab kita mengenal Allah yang bersifat dengan ilmu. Pada ni, jadi apabila dusta akal tak terima, mustahil pada akal, kita pun berpegang akan hukum dia. Kita pegang Nabi Rasul pasti tidak dusta, tidak khianah, tidak sembunyi wahyu, tidak bodoh. Atau pegang hukum. Jadi keluar aqaidul iman yang 50 masyhur dia, permulaan agama. Tak ada ni waktu kata semai puasa tak ada terima ni. Terkadang orang kita ni, saya tak ada hak aqaidul iman yang 50, tak ada macam mana. Berpegang dak Allah kuasa? Berpegang. Berpegang dak Allah tidak lemah? Berpegang dah. Berpegang dak Allah mengetahui? Berpegang. Berpegang dak Allah tidak jahil? Berpegang dah tu, ya dah tu. Berpegang Allah mendengar melihat? Berpegang. Berpegang Allah tidak pekak, tidak buta? Berpegang. Itulah dianya. Tapi dia tak jumpa jumlah 50. Lepas tu berpegang tak kaunuhu qadiran. Nak pegang kaunuhu qadiran, tu kena ngaji molek lah, sebab bukan pegang perkataan. Apa sebenarnya makna qiyamuhu ta'ala binafsi? Maksud dia sebenar. Setakat kaunuhu qadiran. Apakah makna kaunuhu qadiran? Setakat keadaan Allah yang berkuasa itu balik bahasa terjemah. Apa maksud yang sebenar? Nak pegang maksud tu lah. Tak lepas kitanya hanya tahu terjemahan kaunuhu qadiran, bahasa Melayu kitanya keadaan Allah yang kuasa. Tak ada akidah 50 gitu. Sebab hanya pegang perkataan. Lepas tu macam mana? Akidah 36. Jalanan sifat 13. Atas jalanan Imam Asy'ari
Ini jalanan yang rajih dalam kitab Faridatul Faraid. Tak apa tu. Mana 50 di mulut, tapi di akidah 36. Memanglah di mulut sifat 20. Keluar akidah 50 di mulut. Di iman macam mana? Kaunuhu qadirang tu. Kaunuhu qadirang, keadaan Allah yang kuasa. Itu terjemahan. Apa makna dia? Apa makna ni? Keadaan Allah yang kuasa. Keadaan Allah kuasa makna ada kudrah di zat Allah lah. Dan memang ada kudrah di zat Allah. Sebab kita bicara sifat yang ketujuh, sifat kudrah kan? Kita bicara sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Kudrah Allah. Mana apa ni? Kudrah ada tak di zat Allah? Ada. Atau sifat yang ketujuh dah. Kaunuhu qadirang, ada kudrah di zat Allah. Apa beza dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah? Pada ni. Jadi biasa-biasa kita ni 50 sifat 20, aqaid 50 hanya di mulut. Di akidah sifat 13, aqaid 36. Aqaidul iman, simpulan iman yang 36. Ni hak walik kitanya lah. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid mengikut jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Jadi dalam kitab Faridah ni selesai bicara sifat kalam, nak berhenti dulu. Jadi hak sifat 13 ni pembahagian dia nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan disusuli dengan maknawiyah yang belum dibicarakan, iaitu kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Satu lagi pula, kita nak memahami sifat maknawiyah, kita kena faham dahulu apa dia sifat wujud, apa dia sifat kidam, apa dia sifat nafsiyah wujud, apa dia sifat salbiyah kidam sampai wahdaniyah, apakah dia sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam. Faham sini baru boleh faham maknawiyah. Kenapa kudrah ada kaunuhu qadiran? Kenapa wujud kidam bakok tak ada kaunuhu? Kenapa kudrah je ada kaunuhu qadiran? Wujud kenapa tidak ada kaunuhu? Kidam bakok kenapa tidak ada kaunuhu? Ni nak faham 20. Tak apa tak faham 20 pun, pegang 13. Okey dah tu. Tak ada masalah dah. Itu jalanan yang rajih, yang kuat dalil. Mana ni? Kemudian apakah beza antara kudrah dengan kaunuhu qadiran? Apakah beza antara iradah dengan kaunuhu muridan? Pasti beza sebab sifat lain-lain. Lain-lainnya macam mana? Jadi nak faham kaunuhu ni kena faham nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kemudian pembahagian nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah ni bukan pegangan ni. Ini bukan pegangan. Wajib berpegang wujud sifat nafsiyah, tidak. Cuma ulama membahagikan kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah untuk memudahkan lagi kita memahami. Sifat wujud tu macam mana, sifat kidam bakok tu macam mana, untuk lebih kita mudah memahami. Tapi oleh kerana nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah ni bahasa Arab, hak faham dah sikit-sikit pun jadi pening. Dah bunyi bahasa Arab, kan? Untuk lebih memahami. Jadi ini semua susunan ulama belaka lah ni, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah ni. Jangan tak tanya pula dalil mana, dalil Quran hadis bahawa wujud sifat nafsiyah, kidam bakok sifat salbiyah, mana dalil Quran hadis? Tak usah tanya dalil lah. Sebab ni ulama yang susun. Pada ni ulama yang susun untuk memudahkan kita memahami. Dia kita sebut semua tu lah, ilmu-ilmu ni memanglah ulama yang susun belaka. Hak wujud kidam bakok pun ulama yang susun. Pada wujud kidam bakok pun ulama yang susun. Cuba cari dalam hadis susun wujud kidam bakok, tak ada. Ulama yang susun sumbernya Al-Quran dan hadis. Hak contoh saya biasa buatnya hak ilmu tajwid. Datangkan dalil hadis. Ini hukum nun mati, hukum tanwin ada 5. Datangkan hadis. Ngaji sok modah ilmu tajwid dah. Jumpa dah hadis.
Hukum mi mati ada 3. Lepas tu ada mak ada. Hadis mana? Oh, tak pernah tanya tau. Tanya ustaz mengajar tu. Ilmu tajwid tanya dia. Hadis mana? Hak Nabi kata hukum nun mati ada 5. Tanya ustaz mengajar tu. Hadis mana? Oh, tak ada hadis. Tak ada hadis bukan hak Nabi. Tak mau belajar lah. Awak gitu. Tanya. Kejut kawan tu. Tak pernah dengar lagi orang tanya tau. Cuba tanya orang ngajar tajwid ya. Dalilnya mana? Dalil hadis. Kejut kawan tu. Oh, saya mengajar Quran ni puluh-puluh tahun dah. Ni orang pertama tanya dalil. Dalil hadis. Oh lah nak dalil lah. Mai duduk ikhfa, izhar, ikhfa, idgham, ikhla. Hadis mana? Mana? Tu semua tak usah tanya hadis lah. Ulama yang susun belaka. Tapi ulama susun nun mati jumpa huruf bergiang-giang ni, bacanya izhar, bacanya ikhfa, bacanya idgham, bacanya ikhlas. Hak Nabi lah bacanya gitu. Tapi tak ada lah masa Nabi tu nama tu tak ada lah. Nama-nama tu ulama yang buat. Jadi ulama buat ni, ni kena baca seumpama ni letak nama izhar. Kena baca seumpama ni letak nama ikhfa. Orang sekarang ni ngaji izhar ikhfa, dia terjemah. Apa makna izhar ikhfa? Saya ngaji budak-budak tak ada terjemah tu. Tak terjemah. Cuma tahu izhar ikhfa je. Kenapa keluar nama izhar? Kenapa keluar nama ikhfa? Tu budak tak datangkan terjemah. Tapi tahulah macam mana cara nak baca. Cara nak baca tu izhar ikhfa itu kan. Tapi tu budak hurah makna sebab makna izhar apa semua tu. Habis sekarang ni saya dengar orang ngajak, comel dia tadi hurah. Tapi nama-nama ilmu tu tak ada masa Nabi. Nabi tak ada tu. Tak ada izhar, tak ada ikhfa. Tapi bacaan izhar ikhfa ni bacaan siapa? Quran seumpama bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama yang susun untuk memudahkan kita ngaji Quran. Begitu je lah. Kadang-kadang kita dah ingat mana kadang-kadang. Huruf-huruf ikhfa tu contohnya. Tapi ingat mana? Ingat huruf ikhfa. Tapi ingat mana? Tapi time baca tahulah. Ni. Ni ikhfa tahu. Tapi huruf dia sebut sesi. Juga. Tak ingat huruf dia tu. Ikhlas boleh lah ikhlas. Tak ikhfa Tanya ikhlas. Tanya apa ikhlas? Tanya ikhfa tu. Berapa huruf? Tak apa nak ingat molek. Tapi bila kita baca, tahu lalu dah. Ni kena ikhfa, ni kena izhar. Tahu lalu dah. Tapi dah ingat pada ni. Sama juga dengan pegangan. Walaupun kita tak apa pun. Tapi dah akidah kita comel dah. Cukup lah. Tapi kalau tak tahu huruf dia tu, kalau anak tanya, susah lah kitanya. Mana tengok buku? Kono-kononya. Dia ajar mana? Paling nak tengok huruf ikhfa tu mana. Anak tanya huruf ikhfa kan? Minta buku mana? Mana buku? Tak ajar buku mana? Bertunjuk. Kena-kena nak tengok ikhfa. Mana huruf ikhfa? Sebab apa? Dia tak tahu nak jawab. Minta buku kononya. Nak tengok buku, kena-kena dia nak jawab ikhfa tu lah. Tapi dah ingat pun baca tahu. Jumpa tepat tahu. Tapi nak cerita itu semua ada susunan ulama. Kalau nak minta dalil tak ada lah. Nak minta dalil tak ada. Ni macam sinilah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah ni untuk memudahkan kita memahami. Ini bukan pegangan. Ada ni, pembahagian ni. Jadi selepas dia cari sifat 13, dia nak pecah dulu bahagian-bahagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini sifat 13 ataupun sifat 20 lah. Tapi lepas dah sifat 13 barunya wujud sampai ke kalam. Dan sifat yang pertama ni sifat wujud. Dinamakan sifat nafsiyah. Itu nama dia. Sifat nafsiyah ada satu, iaitu sifat wujud. Jadi kalau tanya sifat nafsiyah ada berapa, tak nak jawab, jadilah tanya. Sebab salbiyah 5, ma'ani 7, maknawiyah 7.
Kalau tanya sifat nafsiah ada berapa, hak satu tu lah sifat wujud, tak boleh nak jawab, cukuplah. Cukuplah. Hak satu nak jawab, macam ikhlak tu lah. Hak dah nak jawab cukuplah. Nak tanya salbiyah hak 5 macam mana? Jadi sifat nafsiah ni sifat wujud. Apa makna wujud? Apa makna nafsiah? Jadi wujud ni sifat nafsiyah. Apa makna nafsiyah? Nisbah kepada nafsu dengan makna zat. Itu terjemahan kepada nafsiyah. Nafsiyah dengan makna dia nafsun. Nafsun ni diri, zat. Dia masuk ia nisbah nafsiyah. Dibangsakan kepada nafsu. Nafsu dengan makna zat. Nafsu dengan makna zat. Kerana apa? Kerana tiada melazim ia melainkan akan zat. Kerana tiada melazim ia wujud melainkan akan zat. Kerana tiada melazim ia wujud melainkan akan zat, dengan makna antara wujud dengan zat ni tak bercerai. Tak bercerai macam mana? Apabila sebut kata ada, pergi kepada nafsu zat. Sebut kata nafsu zat, pergi kepada ada. Dua ni. Sekarang wujud sifat. Nafsu ataupun zat tu diri Tuhan. Tapi antara wujud dengan zat tu dia tidak bercerai. Dan tidak terima akal sesuatu zat tanpa sifat wujud. Tak terima akal sesuatu zat tapi tak ada sifat wujud. Kita fikir. Ada tak suatu zat, suatu diri perkara, tapi tidak ada sifat wujud di zat. Boleh terima akal tak? Satu zat tanpa sifat wujud. Terima akal ke tak? Kita pun pening. Berpening. Memang tak terima akal lah. Patut dia pening tu. Tapi akal boleh terima tak? Suatu zat tanpa sifat kidam. Akal boleh terima tak? Satu zat tapi tak ada sifat kidam. Akal boleh terima? Tak terima akal kau? Dan zat kita ni ada sifat kidam ke? Akal boleh terima tak satu zat tanpa sifat baqa? Kenapa tak terima? Zat kita ni tidak bersifat sifat baqa. Akal boleh terima tak satu zat tanpa sifat kudrah? Tu hak terlantar semua orang kena bicara tu. Tak ada kudrah dah tu. Akal boleh terima tak satu zat tanpa sifat hayat? Boleh terima? Hak mana? Dia panggil apa? Hak terbujur. Terbujur apa dia panggil? Terbujur tau. Hak mati dah tu lah. Bukan panggil apa? Terkujur ke terbujur? Apa? Dia panggil terbujur kaku. Bukan begitu. Mana apa ni? Mana akal boleh terima lah. Zat memang zat tu ada. Tapi tak ada sifat hayat. Memang akal boleh terima. Orang ada. Kalau orang tak ada nak mandi mana? Pok mak tak ada dah. Dia kata kalau pok mak tak ada nak mandi macam mana? Pok mak tak ada. Maknanya bukan zat pok mak tak ada, ruh pok mak tak ada. Ada ni kita kata pok mak tak ada. Mari pergi semayang. Nak semayang apa pok mak tak ada? Kita nak semayang ni pok mak ada zat lah. Pok mak tak ada ruh. Makna apa ni? Makna zat tanpa sifat hayat. Akal boleh terima? Orang mati zat tanpa sifat wujud. Zat tanpa sifat wujud, akal tak terima. Jadi sifat wujud ni sifat yang dibangsa kepada zat.
Sebab apa? Sebab wujud dengan zat dia tak cerai. Itu dia panggil wujud sifat zat. Dia panggil sifat nafsu, sifat diri, sifat nafsiyah dia panggil. Itu je lah. Sifat yang dibangsakan kepada nafsu, kepada diri zat. Dengan bahawa tidak bercerai antara sifat wujud dengan zat. Dan akal tak terima satu zat tanpa sifat wujud. Dia panggil sifat nafsiyah. Sifat yang dibangsakan pada diri. Sebab apabila disebutkan wujud, maka akal kita terus nampak di zat. Kalau kata Pok Mat ada, mana akal kita terus pergi pada tubuh Pok Mat. Tu. Sebut kata ada, akal kita terus tuju kepada diri perkara. Kalau kata barang tu ada ke tak? Barang tu ada. Sebut kata ada, akal kita terus tuju pada diri barang kita tanya tu. Itu dia panggil sifat bahasa pada diri. Sifat yang bahasa kepada zat. Mana perlu sebut kata ada Tuhan, maknanya pergi kepada zat Tuhan tu ada. Tuhan bersifat dengan sifat wujud, tapi zat Tuhan tak ada. Ada gitu. Jadi maknanya dia panggil sifat yang pada zat pada diri, dia panggil sifat nafsiyah. Nafsu tu diri lah. Diri Tuhan di sini. Hak kita baca dalam wirid semayang tu kan, tu diri hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan. Tidak memberati oleh Allah akan nafsan, akan diri seseorang hamba. Itu diri lah tu. Nafsu tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberati oleh Allah Ta'ala akan satu diri, satu zat. Tapi nafsu di situ, zat di situ, zat hamba. Itu nafsu, ataupun dia panggil zat. Diri hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sini kita bicara nafsu ataupun zat Tuhan. Sama juga dengan wujud kita. Dia panggil sifat nafsiyah. Sifat wujud ni yang dibangsa kepada nafsu, kepada zat diri kita manusia. Nafsiyah lah juga dia panggil. Sifat wujud kita dia panggil sifat nafsiyah. Boleh sebut kata Pok Mat ada, maka akal tu tuju kepada zat, kepada diri Pok Mat. Itu sifat nafsiyah. Itu yang pertama. Dan yang lima kemudian daripadanya. Dan yang lima kemudian daripadanya, kemudian daripada yang pertama. Dan yang kelima. Dan yang lima. Jangan yang kelima. Dan yang lima kemudian daripadanya, daripada sifat yang pertama, sifat salbiyah. Begitu je. Dan yang lima ni mana ni? Yang lima ni kemudian daripadanya. Nya tu mana? Sifat yang pertama. Sifat yang pertama tu mana? Wujud. Yang lima kemudian diwujud di mana? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Wahdaniyah. Jadi ayat kita tu. Orang sekarang tak sebut gini tau. Disebut wujud. Lepas tu lima sifat ni qidam, baqa sampai ke wahdaniyah lah. Kita ni duduk ni. Maka yang sifat yang pertama, nama wujud dia tak datang kan? Sifat yang pertama. Ayat ni sifat wujud. Dan yang lima kemudian daripadanya, kemudian daripada sifat yang pertama, sifat salbiyah. Hak lima ni, mana lima ni? Cari sendiri lah. Lima mana? Lima kemudian daripadanya, kemudian daripada sifat yang pertama. Lima kemudian daripada sifat wujud. Mana? Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdah. Ni hak lima ni. Yang lima, bukan yang kelima, yang lima. Macam orang niat, orang beli daging korban, lembu korban tu lah. Ada salah akad.
Orang suruh akad, saya beli satu bahagian daripada 5 bahagian. Saya beli satu bahagian, ada 7 bahagian. Saya beli bahagian yang ke-7. Mari seorang, saya beli bahagian yang ke-7. Bahagian ke-7 belaka dia ambil. Orang suruh akad je beli, saya beli satu bahagian daripada 7 bahagian. Bukan saya beli bahagian yang ke-7. Jadi kalau 7 orang beli bahagian yang sama, lepas tu bahagian enam lagi tu siapa nak beli? Ni mari beli bahagian ke-7. Ni mari beli bahagian ke-7. Hok monggeng tu kali. Dah bahagian ke-7. Orang kata beli satu bahagian dari 7 bahagian. Bukan beli bahagian yang ke-7. Lain makna tu. Satu bahagian dari 7 bahagian dengan saya beli bahagian yang ke-7. Lain. Sini lah. Dan yang 5 tadi saya selalu sebut tadi. Dan yang ke-5. Oh, yang ke-5 lain. Yang 5 lain. Yang ke-5 1, 2, 3, 4 dok. Yang ke-5 saja. Tu ke-5 tau. Yang 5 ni 5 sifat Qidam sampai ke wahdaniyah. Kalau kita janji hari tu bak korban 5 bulan tau. 5 bulan. InsyaAllah lah 5 bulan. Kita raya hari Ahad. InsyaAllah 10 hari bulan. Tunggu pengumuman daripada pihak berkuasa agama lah. 1 Zulhijjah tu jatuh hari apa. Dia akan tengok nak bulan lah pula ni untuk menentukan 1 Zulhijjah. Untuk menentukan hari Arafah 9 Zulhijjah. Lepas tu hari raya haji 10 Zulhijjah. Dan hari tasyrik yang 3 tu yang diharamkan kita berpuasa. Dia akan maklum, dia akan balik lah. Cuma kita ni kalau ikut takwim tu 10 Zulhijjah 10 Julai jatuh hari Ahad. Jadi Selasa lepas Ahad tu hari tasyrik. Tak habis lagi tu 9 lembu tu. Dia bukan, dia kalau di Kelantan pasal ngaji dulu, ngaji kat kampung lah, ngaji pondok cuti. Kalau raya puasa cuti 1, 2, 3 hari je. Kejap je. Dah ni. Lepas tu ngajar lah. Raya haji dia cuti lebih sikit. Raya haji dia cuti lebih sikit. Sebab raya haji ni Idul Akbar. Raya besar. Raya puasa Idul Asghar. Raya kecil. Tu. Ada ni. Raya haji Idul Akbar. Raya besar. Raya puasa Idul Asghar. Raya kecil. Raya puasa. Tapi kita dah. Kita raya puasa besar. Sebab lapar sebulan. Raya haji pula satu laginya baru je sudah raya puasa 2 bulan. Jadi duduk jauh-jauh tu nak cukup belanja nak balik kampung pula raya haji tu dia jadi macam kurang sikit lah. Sebab dia habis duit di raya puasa dah. Bukan. Dah antara raya haji puasa 10 bulan tak raya. Bila 10 bulan tak raya, bila timbul raya puasa jadi sungguh lama tak raya. Walhal sekarang ni kalau kira kerajaan sama dah. Raya puasa cuti 2 hari kerajaan. Raya haji cuti 2 hari juga. Kalau tak silap dulu raya haji cuti sehari je. Tahu? Sekarang ni raya haji cuti 2 hari tau. 2 hari dah sekarang ni. Raya puasa 2 hari, raya haji 2 hari. Nak molek ni raya puasa cuti sehari, raya haji cuti 4 hari. Raya haji cuti 4 hari lah. Sampai ke hari tasyrik 13 Zulhijjah tu. Raya puasa cuti hari sudah lah. 2 Syawal kerja lah. Mana kamu? Tu raya kecil je waktunya. Dok. Hak tu lah kita pergi duit. Beli macam-macam. Lepas tu sampai musim raya haji, sayang duit pula. Nak menyertai ibadah korban. Berapa duit habis dah buat belanja raya puasa. Orang kita je raya puasa ni belanja besar. Orang Arab orang apa ada raya puasa raya lah. Raya lah. Sehari je haram puasanya. Raya haji 4 hari haram puasa. Hak tu besarnya. Dah kita belanja besar raya puasa akhir raya haji kita tidak menyertai ibadah korban. Selebih-lebih sedekah sunat yang khilaf pada wajib. Walau kitanya termasuk orang yang berkemampuan. Orang yang tidak berkemampuan tapi
Doa sikit sebab PKP Pak Covid contohnya. Carilah hak korban hak murah sedikit. Macam hak luar negara. Bukan kita nak cari hak murah. Sebab korban ni kita nak mendampingkan dengan Allah. Qarraba yuqarribu qurbanan. Nak korban, nak menghampirkan diri dengan Allah. Nak korban ni kena hak paling baik lah. Jangan nak pilih hak paling murah. Tapi kalau kita ni kurang kemampuan, yelah musim-musim sekarang ni kan, jadi bolehlah ambil hak murah. Jangan kita orang yang berkemampuan sangat-sangat pergi cari hak murah juga. Nak korban apa gitu? Itu belum lagi dituntut korban nyawa tu untuk menegakkan agama Allah. Kalau dituntut korban nyawa untuk menegakkan agama Allah, lagi dululah jawapan dia. Ini hanya korban menggunakan wang ringgit. Yang wang ringgit itu untuk perkara lain tu banyak mana dah kita buat sia-sia. Buat sia-sia. Banyak mana dah kita buat sia-sia daripada hak rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Yang kita membazir tu. Banyak mana? Jadi untuk korban RM800. Kalau luar negara RM300 je. Ada ni. Walau kita berkemampuan. Ada berkemampuan. Buat sekadar mampu. Iza amartukum bi'amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nabi perintah, apabila diperintahkan kamu, buat sekuasa kamu. RM800. Lemah sikit lah sekarang ni. Kalau 300 tu bolehlah, boleh usaha-usaha. Carilah 300 pun. Hak luar negara. Ada ni, cari 300 negara. Bukan nak lari daripada mahal kepada murah, bukan. Nak hak setakat mampu kita. Hak nak setakat mampu kita. Tapi ada orang gitu. Dia hak ambil luar negara tu kerana atas faktor nak cari murah. Dia hidup tak ada apa dah. Anak-anak cucu senang belaka dah. Dia nak cari murah juga. Apa tak tahu. Dia duit banyak-banyak tu berkali nak tengok jumlah dia dah. Nak tengok jumlah. Sekarang tak ada tengok jumlah dah sekarang ni. Buku bank ada dah. Buku bank ada dah. Tengok internet banking. Pandai internet banking Saya internet banking pandai juga. Tapi kena tukar semua. Buat salah sama. Buat salah dia belok, kena buat nak lain pula, panggil orang pula tolong buat. Lepas tu kita masuk. Salah pula, dia belok pula, panggil pula orang tolong buat, kena tukar pula nombor lain. Pening pula kita nak mikir nombor. Kena tukar semua. Salah sama. Nah, kita pakai buku dulu wi lagi buku saya, ni tak wi dah. Dah apa ketinggalan zaman dah. Saya nak buku. Dululah ni dia tutup lah, dia kertas je. Nak tengok pada jumlah ke macam mana, sayang. Lepas tu tanya pula mana afdal kita korban dalam negara dengan luar negara. Afdal korban di depan mata kita, di kampung kita sendiri. Sehingga kan zaman dahulu, orang dulu-dulu banyak dia berwakilkan korban di Mekah. Tetap afdal korban di tempat kita daripada korban di Mekah. Apa dia ni? Afdal kita korban di tempat kita daripada kita wakilkan kepada orang yang mengerjakan haji, melakukan ibadah korban kita di Mekah. Afdal tempat kita lagi. Nak banding kita wakilkan korban di Mekah. Di Mekah pun afdal tempat kita. Hak negara lain tu selalu tanyalah. Afdal tempat kita lah. Afdal di rumah kita. Biar kalau kita dapat melihat ibadah korban di jalan kan. Afdal. Tapi dah kita tak mampu nak cari hak di tempat kita 800 tu mahal, kita carilah hak luar negara. Tu pun kena cermat juga. Macam mana cara dia menerima wakil, macam mana cara dia serah wakil kita kepada orang lain pula diserah. Sebab yang kita serahkan wakil tadi dia tak pergi, dia akan wakil pula pada orang lain. Kena biasa sebab boleh orang yang mewakilkan orang lain boleh dengan keizinan yang wakil hak mula-mula. Boleh je. Tapi biar jelas molek. Ni tak apa, jelas je serah wakil ni.
Orang negara ni pula. Lepas tu orang luar negara ni susah. Mereka sangat berterima kasih kerana kita buat ibadah korban di tempat mereka, sebab mereka boleh makan kot daging setahun sekali. Memang mereka akan berterima kasih. Tapi mereka lebih perlukan duit, bukan daging korban. Mereka lebih perlukan duit untuk masjid, untuk madrasah. Ada ni. Mereka lebih memerlukan duit daripada daging. Tapi kalau kita buat ibadah korban di tempat mereka, mereka boleh merasa daging setahun sekali, mereka sangat berterima kasih. Tapi sebenarnya apa yang mereka kehendak? Mereka hendak duit. Masjid mereka, madrasah mereka dhaif, mereka lebih nak duit. Ada ni. Tapi kalau kita buat korban, mereka sangat berterima kasih. Itu je lah. Yang kita ambil korban dari negara ni kerana kita, kemampuan kita kodoh-kodoh tu. Kita nak bantu luar negara, bantu dengan duit. Bantu dengan duit. Sebab mereka perlu duit. Ada ni. Jadi kalau kita sertai ibadah korban RM300 dengan tuai duit derma RM300, lebih baik tuai derma duit RM300. Tapi sekarang ni kita melakukan ibadah korban kerana untuk sembelih di hari raya. Yang kita nak buat korban di tempat kita kurang berkemampuan sebab mahal. Maka kita pun ambil peluang hak murah, kita korban di tempat mereka sebab RM300 je. Gitu. Tapi kalau kita nak bantu mereka, bantu dengan duit. Itu hak mereka lebih perlu. Kita buat belaka. Buat belaka tak apalah, tapi lebih afdal kita pilih hak mana-mana hak lebih baik. Tapi kalau korban memang afdal tempat kita lah. Ada ni. Jangan pula kita nak korban, kita nak cari hak murah-murah. Jangan gitu. Cari yang terbaik. Mana kalau 800 pun 800 lah. Orang sekarang dia pandai. Dia kadang-kadang dia punya jemaah dia tu kadang-kadang buat benar. Sipang RM50 sebulan. RM50 sebulan. RM50 sebulan. Setahun boleh RM600. Mana kalau RM800 tu tambah RM200 tu tak rasa sangat. Sebab tambah RM200 je tak rasa sangat lah. Ada orang sekarang ni dia pandai cari jalan. Sebab nak keluar RM600 secara stokor tu berat sikit lah. Hak yang kurang berkemampuan, tapi dia tetap nak buat juga. Maka dia pun simpan 50, setahun boleh 600. Lagi tambah lagi 200 je. Boleh satu bahagian. Itu atas orang hak nak. Atas orang hak nak. Orang yang melakukan perintah Allah Ta'ala, melakukan ibadah korban, tak akan jadi susahnya. Tak akan jadi susah. Orang yang sayang kedekut, susah sama-sama jadinya. Susah. Duit tak ada semua duit. Duit ada, tapi rasa macam tak ada je. Ni. Hati yang jadi rasa miskin. Hati rasa tak cukup. Tapi kalau hati tu qanaah, memada, bersyukur dengan apa yang ada, cukup semuanya, kaya hati dia. Kita cadang 5 bulan tau. 5 bulan insya-Allah lah kita bicara bab korban. Sebagai ilmu penambahan lah. Sekarang ni alhamdulillah dah. Ilmu tu jadi sudah berkembang. Ilmu bab korban sudah berkembang lah. Jadi orang-orang yang bertanya pun nampak soalan-soalan tu soalan yang ada ilmu dah sikit sebanyak tu. Kalau tak ada ilmu tu soalan-soalan bab ibadah korban ada ilmu dah sikit sebanyak. Soalan yang nak memastikan apa yang dipaham tu betul ke tak betul, gitu je. Kalau dulu dah kisah sekarang ni dah dia tahu dah. Awak gini macam mana? Awak gini macam mana? Mana dia tanya tu macam dia sudah tahu sedikit. Tapi nak lebih jelas, nak lebih pasti. Mana ilmu. Jangan buat korban gitu, jangan. Buat dengan ilmu. Ada yang 5 kemudian daripada sifat yang pertama sifat wujud, sifat salbiyah. Yang 5 ni qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. Dia tak ada sebut sini. Disebut hak tadi sifat yang pertama.
Sifat wujud lah tanda. Tak sebut sifat wujud. Ni yang 5. Kemudian daripadanya, kemudian yang pertama. Mana yang 5? Tak sebut. Di bawah tu, dan yang 7. Kemudian daripadanya. Kemudian daripada yang 5. Mana yang 7-nya? Kudrah iradah. Tak sebut. Tak sebut. Sifat yang pertama, iaitu wujud. Dan yang 5 kemudian daripadanya. Kemudian yang pertama, yang 5 ni qidam sampai wahdaniyah. Di bawah tu dan 7 yang kemudian daripadanya, yang bukan daripada yang 5, sifat ma'ani. Mana yang 7 ni? Kudrah sampai ke kalam. Dia gitu je. Ni jadi kitab-kitab ni di jenis apa ni? Jenis kena mikir sikit lah. Macam payah sikit. Payah ni sedap tau. Orang hak hemah tinggi lah, kalau hemah rendah. Dah yang pertama sifat mana? Dah yang 5, kemudian daripada yang pertama sifat mana? Tu faham lah. Kita duk bicara sifat 13 ataupun sifat 20. Jadi yang 5 kemudian daripada yang pertama ni sifat salbiyah. Dan makna salbun itu nafi, ternafi. Kerana tiap-tiap satu daripadanya, daripada yang 5 ni, menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manapa? Qidam ternapi baharu. Baharu kekurangan. Baqa ternapi binah kesudahan. Kesudahan tu kekurangan. Mukhalafatuhu ta'ala hawadis ternapi sama Allah dengan makhluk. Itu sama Allah dengan makhluk, itu dipanggil kekurangan. Jadi salbun ni salbiyah yang dibangsa pada ternapi dengan bahawa sifat ni ternapi akan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternapi ada permulaan. Permulaan tu kekurangan. Ternapi ada kesudahan. Kesudahan tu kekurangan. Itu sifat salbi dia panggil. Sifat salbiyah. Setengah menghuraikan bahawa sifat salbiyah ni sifat yang mana nak reti sifat ni kena tafsir dengan tak ada. Ada. Sebab salbi ni ternapi. Tak ada salbi ni. Ternapi macam tak ada macam mana? Qidam. Makna apa qidam sedia? Makna tak ada permulaan. Baqa kekal. Kekal mana apa? Tak ada kesudahan. Ada ni. Sebab sebut sedia. Sebut sedia. Lama masa panggil sedia juga. Lama masa disebut sedia. Kan kita cakap kan, kita duduk di sini sedia kala. Kita kerja di tempat ni sedia kala. Kan? Sedia juga tu. Tu sedia makna lama masa. Dah sedia mana apa qidam ni? Tidak ada permulaan. Itu salbi. Nak reti makna sedia, kena tafsir dengan tak ada permulaan. Ada ni. Kalau gitu kudrah nak reti dia dengan kena tafsir dengan tidak lemah. Ada. Sebut kudrah kita faham dah. Allah kuasa. Tidak lemah tu lazim dia. Faham tak ni? Bukan kata nak reti kuasa kena terjemah dengan tidak lemah. Tidak. Itu hanya lazim dia sahaja. Lazim daripada kuasa pasti tidak lemah. Adapun sedia. Sedia ni mana apa sedia? Tak ada permulaan. Barulah pergi pada sifat Allah. Sedia mana apa sedia? Lama. Duduk kapung tu lama dah. Panggil duduk kapung tu sedia kala. Tapi kalau ikut lugah Arab, lama ni lama masa, sedia kala, lama masa ni ia letak setahun. Setahun panggil qadim dah. Qidam zamani dia panggil. Qidam zamani. Jadi sedia kala tu setahun boleh letak dah sedia kala. Tapi kalau kita cakap Melayu, kita letak sedia kala,
Walau kita baru setahun dulu duduk kampung tu, orang kata kita bohong. Orang tanya kita, dia mau duduk kampung ni? Oh, kita duduk kampung ni sedia kala dah. Orang pun kata bohong. Bohong dibeli rumah sini dah orang luar. Pada ni. Walau dari segi bahasa Arab, setahun tu panggil sedia kala dah. Sedia kala dah. Setahun sedia kala. Pada ni. Dari segi bahasa Arab lah gitulah. Mana setahun tu dipanggil sedia kala. Kita bahasa Melayu sedia kala ni tok nenek orang kampung tu panggil sedia kala. Orang mari beli rumah kemudian, mari beli tanah kemudian, ataupun berkahwin dengan orang kampung tu, saya sedia kala. Dia orang mana? Dia kau cakap dah bukan orang Terengganu. Dia cakap duduk Terengganu lama-lama, tak ada bahasa Terengganu langsung. Mana? Kerah lidah tu. Duduk Terengganu lama-lama, tak ada bahasa Terengganu. Lepas tu koyak sedia kala. Sedia kala macam mana? Sebab kita sedia kala hak tok nenek lahir situ. Bahasa Arab tak. Dia kalau setahun tu dia panggil sedia kala. Sedia dengan makna lama masa. Ni apa makna kidam? Tak ada permulaan. Bakak kekal. Apa makna kekal? Kita cakap kekal juga. Kita kekal dah duduk kampung ni. Kita kekal dah kerja tempat ni. Selesa kita kerja tempat ni. Kita kekal dah. Kekal dah mati emang. Kekal gitu. Mana kekal dah pindah dah. Dah cari kerja tempat lain dah tu kekal. Allah bersifat sifat kekal. Mana apa kekal? Tak ada akhir. Tu salbiyah. Mukhalafatu ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Bersalahan dengan makhluk. Bersalahan macam berlawang aja, tak serupa. Wahdaniyah, esa, tidak berbilang. Itu dia panggil salbiyah. Kalau salbiyah, kalau orang kok salbiyah, mana? Contohnya salbiyah miskin. Miskin banyak makna. Miskin ilmu, miskin akhlak, dak miskin harta, tak ada harta, itu miskin. Pada ni, itu salbiyah dia panggil. Sebab pakai miskin ni ada pakai miskin daripada ilmu. Sebab Nabi sama-sama bersabda menyatakan bahawa kebanyakan ahli neraka adalah orang fakir miskin. Nabi kata. Maka sahabat tanyalah minal mal. Nabi kata minal ilmi. Orang miskin daripada ilmu lah. Hak kebanyakannya ahli neraka. Ada ni. Jadi sebut kata miskin apa makna? Tak ada harta. Itu salbiyah. Orang bujang. Apa makna bujang? Tak ada tok laki. Itu bujang. Orang ni mandul. Apa makna mandul? Tidak ada anak. Itu salbiyah laki tu. Kalau hak manusia lah. Dia panggil salbiyah. Jadi sifat yang mana nak reti dia kena tafsir dengan tak ada. Kalau Tuhan ni tak ada permulaan, tak ada kesudahan, tidak serupa dengan makhluk, tidak berhajat pada zat dan penjadi, tidak berbilang. Itu 5 sifat dia panggil sifat salbiyah yang dibangsa kepada ternapi. Yang nak reti dia kena tafsir dengan tak ada, dengan tidak. Itu salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Dan 7 yang kemudian padanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani berada di bawah tu sifat ma'nawiyah. Jadi kita minggu ni 2 nafsiyah, salbiyah. Kena ingatlah. Nafsiyah, salbiyah. Tapi ni bukan pegangan sebut tadi, bukan pegangan. Mana kalau tak budak tak boleh nak tu juga, tak apalah, sekodoh-sekodoh. Ada orang dulu-dulu dia boleh. Selagi tak pandai tak ingat nafsiyah salbiyah, dia tambah halih. Tambah halih. Dia nak lepas seorang-seorang, tu bukan fardu ain pun. Tapi kalau kita ulang sama nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, jadi mudah sikit kita nak ingat. Ilmu walaupun bukan fardu ain pun, walaupun bukan akidah pun ilmu. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah.
Ada orang yang dia belajar nak tunjuk act. Tak act. Act ni tunjuk action, tunjuk pandai. Hak kawan tu tak pernah ngaji tauhid 420. Oh, dia jumpa gak nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, istighna, iftiqar. Ta'alluq ni. Oh, kawan tak lopong, kawan tu dengar. Sungguh dianya. Nunjuk ni apa menunjuklah tau. Kawan tu pun belajarlah kita. Dia pun jumpa kawan dia semula ke diam. Sekarang ni saya belajar dah kitab Al-Misbahul Munir. Dia kata masa ngaji kitab Al-Misbahul Munir. Boleh nak cakap bab-bab kamu nak cakap selama ni tu. Nafsiyah, salbiyah. Dia pandai nak sebut orang ni. Dia ngapa? Sebab apa? Lama dah dia gerang. Mentang-mentang kita dah belajar dia kata. Dia pun ngapa? Dia pun sebutlah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Satu hal pula dia ngapa dia kata. Ngapa nak jumpa kawan ni jelah. Lepas dia kata dia belajar dah tauhid 420. Lepas tu kawan tak cakap tau. Sebab apa? Dia tak andai juga sebenarnya. Dia tak andai juga. Cuma dia tahu dah kawan dia tak andai langsung. Dia boleh menari ya. Lepas kawan dia kata belajar, dia tak cakap tau. Sepatutnya, baru sedap. Kamu belajar juga baru sedap. Selama ni kalau saya bercakap kamu senyap je. Dah kamu belajar juga baru sedap kita bercakap. Patutnya gitu dah. Dah. Lepas tu sepatutnya tak cakap. Sebab apa? Dia takut. Dia takut. Sebab apa? Sebab dia rasa macam tak betul kat dia pun. Gaya depan kau tak pandai. Jangan gitu. Nak nunjuk. Kita boleh ilmu sebanyak ni kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan tak buka. Habis satu kitab pun tak ke mana kat kita. Semua tu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli muka surat 21. Muka surat 21. Baris yang kelima daripada atas. Surat 21 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi disebut pada beberapa hadis hak berkaitan dengan kelebihan solat berjamaah. Dan lagi disebut pada beberapa hadis. Disebut ni pada kelebihan solat berjamaah. Bahawasanya tiap-tiap langkah yang dilangkah oleh hamba padanya. Tiap-tiap langkah yang dilangkah oleh hamba padanya. Pada tiap-tiap langkah berjalan menuntut berjamaah. Mana berjalan nak pergi kepada tempat yang didirikan solat berjamaah. Pahala atau khabar dia. Khabar pada tiap-tiap langkah. Pahala ni ialah pahala yang amat besar. Tiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hamba padanya pada tiap-tiap langkah berjalan menuntut berjemaah. Berjalan kerana menuntut berjemaah. Pergi kepada tempat yang didirikan solat berjemaah. Tiap-tiap langkah tu pahala yang amat besar. Ialah pahala yang amat besar. Mana pahala yang amat besar ni? Iaitu pahala yang amat besar di surat. Di surat mana ditulis 10 kebajikan. Ditulis 10 kebajikan. Ditulis pada tiap-tiap langkah tu. Ditulis pada tiap-tiap langkah.
10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan dengan satu langkahan yang sama. Tiap-tiap langkahan disuratkan, ditulis 10 kebajikan, dan langkahan yang sama dihapuskan 10 kebajikan. Tiap-tiap langkahan yang sama. Setakat tu je. Disurat 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Tiap-tiap langkahan. Sebab itulah disunatkan pergi berjemaah ikut jalan jauh, kemudian balik daripada berjemaah barulah ikut jalan dekat. Dia gitu. Lagipun sekarang ni kan nak suruh ada 100 langkah, 200 langkah. Kan orang exercise itu kan. 100 langkah, 200 langkah. Ni rumah dekat aja. Naik kereta juga. Naik kereta juga. Lepas tu mana langkahnya? Dia kira kita pergi ke tempat solat berjemaah. Mana kalau kita naik kereta juga, kira langkahan lah juga. Kira langkahan. Kalau tidak, tak ada lah bahagiannya. Tak ada bahagian lah sebab kereta tu duduk dalam garaj. Berapa langkah je nak naik kereta tu. Parking pula, parking tepi tangga. Dia kena parking jauh-jauh tu. Ni parking tepi tangga. Parking tepi tangga lah. Parking jauh-jauh tak larat orang tua ni nak berjalan. Gitulah jadinya. Rumah pun mana kereta dalam garaj. Keluar pintu, masuk kereta. Mana perjalanan dahulu memang melangkah. Mana satu langkahan akan ditulis 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. 10 kejahatan iaitu dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Itu kita maklumlah. Sebut kata amal ibadah mengkifaratkan dosa, amal ibadah menghapuskan dosa adalah dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa besar, ijma' ulama' wajib bertaubat. Dosa anak Adam kena pergi minta maaf dahulu, dimaafkan, barulah minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dengan anak Adam, yang pertama kita wajib minta maaf. Yang kedua, yang kita minta maaf tu dimaafkan kita, barulah kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah taubah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta maaf, minta ampun, minta maaf, dia tak maafkan kita, maka dosa kita tergantung akan dihadapkan di mahkamah Allah di padang mahsyar. Kita minta maaf dah, dia tak maafkan kita. Dia hanya sunat maafkan kita, bukan wajib pun. Kita wajib minta maaf. Orang yang kita minta maaf sunat maafkan kita. Dia tak maafkan kita, terlekatlah kitanya. Akan dibicara di mahsyar. Kita minta maaf dah, dia yang salah kerana tak maafkan kita. Tak, kita yang salah kerana kita buat kesalahan dengan dia. Dah kita minta maaf dah, dia sunat maafkan kita. Dia tak maafkan kita, kita kesalahan kekal, kena berhadapan di mahsyar. Yang kita kata, beres, kita beres dah, kita minta maaf dah, dia lah pula nanti tak mau maafkan. Ada. Ni hak orang ni payah, jangan kosek hak orang. Jangan kosek hak orang. Kosek hak orang bak harta mungkin kita dah. Kita dah ambil barang orang. Kita tak pernah ambil barang orang. Kosek orang ni, kosek maruah orang. Kita umpat orang, kita kata ke orang, ni. Yang kosek jangan. Memang harta kita tak. Diri seseorang, kita tak berani nak pukul orang. Mana kita tak berani nak cederakan orang. Itu diri orang. Harta orang, kita tak terliuh orang. Dah biar susah pun. Kita memang susah, tapi kita dah ambil orang, tak terliuh. Ada ni. Itu bak harta. Bak maruah orang.
Kita kata sedap-sedap kat orang tu kan ni. Dak kosek orang gitu. Kosek tu. Ada ni. Kosek dia tu. Lepas tu wajib minta maaf. Orang yang kita minta maaf, sunat maafkan kita. Dia tak maafkan kita, masyaallah kitanya. Jangan kita sedap pula. Oh, kita beres dah, kita minta maaf dah. Dema lah. Yang tidak maafkan kita, dema lah pula. Ada. Bukan ada orang ajar no. Ada orang ajar. Kalau orang minta maaf, jangan maafkan. Sebab apa? Kita ambil pahala dia nanti di padang mahsyar. Oh, dia ajar gitu. Dia ajar gitu. Maafkan segera, kita boleh pahala segera, bukan tunggu mahsyar. Kita tak maafkan, kita nak ambil pahala dia di padang mahsyar. Kita maafkan sekarang juga kita boleh pahala. Dan bila kita mudah-mudah memaafkan sekarang, Allah Ta'ala akan mudah-mudah memaafkan kita di padang mahsyar. Pada ni ada dia ajar, jangan maafkan, kita ambil pahala di padang mahsyar. Allah, ajar apa gitu, ajar bala orang panggil, ajar dendang tak gitu dah. Jangan maafkan, kita maafkanlah, kita boleh pahala sekarang dah, boleh pahala sermeta dah, tak tunggu mahsyarnya. Tu hak dengan Adam, kena minta maaf. Nak minta maaf macam mana? Kita kata kepada orang, kita tak ingat dah sebab kita tak buat catatan. Kita takkan minta maaf. Tak apalah, mahsyar kita bayar dengan pahala. Pahala kita banyak kan? Pahala kita banyak. Kita bayarlah pahala. Tu wallahu alam lah, tak reti nak jawab. Ada orang kata, Ustaz, tak apa Ustaz, kita bayar dengan pahala pun. Allah, beraninya. Orang bayar pahala pun. Kita orang kata, kita dia kata. Kita kata pasal mana pula gitu. Tak reti lah. Dia kata tak apa orang ambil pahala kita di padang mahsyar. Kita kata hebat dia mah. Tak sayang ke pahala. Dah biar orang nak ambil pahala kita ambil Lepas tu orang kata orang ngupak kat kita. Kita ambil pahala orang lain pula. Seri dia kata. Gitu. Tu Allah alam. Dak ngaji kok gitu. Dak ngaji dak reti. Mula-mula bunyi hebat lah dia orang ambil pahala. Orang ambil pahala biar. Sebab apa? Sebab orang pun mengupak kita juga, kita ambil pahala orang pula, dia kata. Dia ingat orang tu macam dia orang kali. Dia baik mengupak, dia ingat orang tu baik mengupak juga orang kali. Dia sebut kata amal ibadah menghapuskan dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Ini cerita langkahan. Cerita pula dia tiap-tiap kebajikan. Ini cerita langkahan kelebihan bersolat berjemaah. Di tiap-tiap kebajikan. Kita berwuduk mengkifaratkan dosa, kita membaca Al-Quran mengkifaratkan dosa, kita semayang tu hak lagi besarnya mengkifaratkan dosa. Ramadan mengkifaratkan dosa, haji mabrur mengkifaratkan dosa. Dan segala Adam tidak akan diampuni sama sekali selagi kita tidak minta maaf. Itu. Dia kata anak Adam sesama kita jangan kita kosek, sentuh, jangan. Jangan waktu tu. Muflih kita pada mahsyar. Mulih kita pada mahsyar. Kita nak boleh buat kebajikan tu bukannya mudah. Nak diterima oleh Allah kena dengan ilmu. Nak buat banyak kita ni memang tak. Malah buat banyaknya. Malah nak buat banyak kitanya. Lepas tu nak pahala sikit-sikit nak beri pada orang. Dan yang menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang itu setengah daripada yang mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala, umpama ia sembahyang maghrib kemudian ia duduk menanti solat isyak, dan yang menanti bagi sembahyang dibilang akan dia pada Allah Ta'ala orang yang sembahyang. Ni dan yang menanti, mana orang yang menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang setengah daripada yang mendampingkan, bukan yang mendatangkan, yang mendampingkan, yang menghampirkan diri. Gitu. Dalam Hurumi dia buat macam mana? Dia ada baiki tau.
Ha? Rumi tak ada. Yang mendatangkan. Anak yang mendampingkan. Sebab ada nuskhah, ada cetakan lainnya yang mendampingkan. Bukan yang mendatangkan. Masa saya ngaji pun memang baiki di sini. Dan saya ada tengok satu cetakan yang lain. Memang dia mendampingkan. Dan yang menanti ni orang yang menanti menunggu sembahyang. Kemudian daripada sembahyang itu setengah daripada yang mendampingkan dirinya kepada Allah. Orang yang nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Orang yang menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang umpama ia seseorang sembahyang maghrib, kemudian ia seseorang duduk menanti sembahyang isyak. Duduk menanti sembahyang isyak ni orang yang mendampingkan diri, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula tunggu isyak sambil kita menghadiri kuliah maghrib, itu kewajipan kepada kita pula. Ada ni. Dan yang menanti bagi sembahyang dibilangkan dia pada Allah, yakni di sisi Allah. Dan yang menanti bagi sembahyang, tunggu sembahyang ni, awal-awal pergi masjid tunggu sembahyang. Dan yang menanti itu mubtada, dibilangkan itu khabar. Dibilangkan yang menanti bagi sembahyang itu pada Allah, di sisi Allah, orang yang sembahyang. Macam orang sembahyang dah, seolah-olahnya dia duduk sembahyang dah. Dia tak sembahyang pun laginya, boleh bercakap lagi, tapi sudah dibilangkan di sisi Allah orang yang sembahyang, nisbah pahala. Bukan orang sembahyang sungguh ni, dia menanti sembahyang, dia tak sembahyang lagi, tapi dibilangkan di sisi Allah orang yang sembahyang, yakni nisbah dengan pahala. Dan orang yang ini istinah baru ni. Dan orang yang, ni permulaan ayat yang baru. Dan orang yang duduk pada tempat sembahyang, orang yang duduk pada tempat sembahyang, mana sudah sembahyang, sudah sembahyang, dia tidak berpindah tempat. Contohnya, sentiasa malaikat minta ampun baginya dan didoakan dia, yakni berdoa oleh malaikat baginya hingga berhadap atau berkata perkataan yang tiada takluk, yang tiada bergantung padanya kebajikan. Dan orang yang duduk pada tempat semayang, sudah semayang dah, dia masih lagi berada di tempat sembahyang, berada di tempat sembahyang, tidak berpindah. Dia berpindah ni hanyalah untuk solat yang lain pula baru berpindah. Dia berpindah hanya kerana nak solat yang lain. Tapi kalau macam lepas subuh tak ada solat dah, lepas subuh tak ada solat, maka sudah semayang, orang yang duduk pada tempat semayang, tak bergerak-bergerak, tempat yang sama, sentiasa malaikat minta ampunkan baginya, malaikat istighfar, malaikat minta ampun, dan didoakan orang yang duduk pada tempat semayang tu, dan didoakan dia, yakni mendoa oleh malaikat akan dia, dan didoakan dia ni mendoa oleh malaikat baginya, hingga selama mana malaikat sentiasa minta ampun, selama mana malaikat doa kepada orang yang duduk pada tempat semayang tu hingga berhadap, hingga dia kentut contohnya, atau berkata. Jadi berkata tu termarbutoh tu, kan macam mana hak Jawi baru, termarbutoh ke?
berkata tu. Tahu? Kan berkata kan dia ada oh ni tak tahulah ni, saya dengar dalam radio. Dia panggil tersanggur, terperahu. Tak tahulah dengar dalam radio. Oh, so kata dia panggil tersanggur, hok bulat tu lah termarbutah tu. Dia panggil tersanggur. Lepas tu hok terbuka dia panggil terperahu dia panggil. Ada belajar gitu. Dia panggil tersanggur. Ha? Tersanggur ah. Ha? Lepas tu hok tu panggil terperahu. Ha? Dengar dah radio. Orang kata, oh tersanggur, kita tak ngaji tersanggur. Termarbutah tu memang kita ngaji lah, termarbutah tu. Ni tersanggur. Oh, sanggur tu lah bulat kan. Jadi ni termarbutah ni. Jadi kalau berkata ni biasa tu lah. Dan atau berkata perkataan yang tiada ta'alluq, yang tiada bersangkut paut padanya pada perkataan kebajikan, barulah malaikat tak minta ampun lagi dah, malaikat tak doa lagi dah. Dia belum berhadah, dia belum beralih tempat, tapi dia bercakap dengan percakapan yang tidak bersangkut paut dengan kebajikan. Maknanya kalau dia bercakap tapi bercakap kebajikan, masih lagi malaikat sentiasa minta ampun selagi belum berpindah tempat. Selagi belum berpindah tempat. Sebab itulah sudah semayang, jangan cepat-cepat nak lari. Jangan cepat-cepat nak lari. Dia kadang-kadang tak lari ke mana pun, dia beralih ke belakang. Berkali dia rasa macam sepik tau. Sepik mana? Ke rasa macam rimah? Rimah tau. Nak kata panas, kipas hekong sekarang ni sejuk kadang-kadang. Sejuk. Hak semalam tu di masjid Kristen tu. Allah, dah lah bawah tu air. Atas pula ekong, Allah sejuknya lah rasa. Sejuk. Ada ni, sejuk. Jadi kalau ekong comel dah, kalau sudah semayang, duduk rapat-rapat tu jadi panas ke tak panas tau. Bukan dia beralih tempat je, ruginya lah. Sebab apa? Sebab tidak diistighfarkan oleh malaikat, tidak didoakan oleh malaikat. Kita nak suruh siapa lagi berdoa? Kita kan nak berdoa cari orang soleh-soleh. Kita nak suruh berdoakan, kita cari orang soleh-soleh, doakan kita. Dan ni malaikat dia cukup lagi ke malaikat doakan kita. Doa dan malaikat sentiasa minta ampun. Malaikat sentiasa berdoa. Tak cukup lagi doa malaikat. Tak payah carilah orang mulut masing ke mulut tawa, dia carilah. Malaikat cukup dah. Tapi jangan balik tepat. Kalau pondok tu marah, dia keluar daripada saf, dia duduk belakang tu lah. Dia pun pasang kipas, marah tu mana? Oh, kita ramai-ramai ni pakai kipas 2 uti 3 uti untuk ramai-ramai. Kamu duduk belakang seorang tu, buka kipas untuk kamu seorang. Banyak mana kamu bayar elektrik di masjid ni? Tunggu belebeh. Dah, orang kipas 2-3 kipas tu ramai-ramai. Dia duduk belakang, dia buka kipas hoksa tu. Maknanya dia satu kipas, dia seorang. Depan tu kipas 2-3 kipas, ramai-ramai puluh-puluh pelajar. Marah tu guru. Dia kata, apa kamu bayar elektrik masjid ni banyak ke? Dia marah. Tu kata jangan beralih tempat, duduk tempat yang sama. Bila beralih tempat, kita nak semai sunat, ba'diyah, beralih tempat. Supaya tempat kita banyak. Nanti baru beralih tempat. Mana selagi tak beralih tempat, malaikat akan minta ampun dan malaikat akan doa sehinggalah kita berhadah ataupun berkata-kata dengan perkataan yang tidak bersangkut paut dengan kebajikan. Ni tak beralih tempat, buat dah. Orang duk ngawirit dia bersembang. Kata orang tua payah. Kalau budak-budak mudah, budak-budak je telinga budak-budak lah. Orang tua, orang wirid dia bersembang. Orang bang dia bersembang, orang iqamah dia bersembang. Masuk sah tu bersembang lagi. Ni sebaik juga dalam sembahyang,
tak boleh berkata-kata. Kalau semua boleh berkata-kata, berkata-kata mereka ini. Allah kata, berhari sungguhlah bercakap. Daklah orang sedang berwirid. Orang berkata-kata sedang berwirid, orang pun tak selesa. Orang tak selesa. Orang duk wirid belaka, dia bersembang. Bercakap, nantilah dulu. Biar selesai wirid, biar selesai berdoa. Lepas tu nak sembahyang ba'diyah, beralih tempat. Lepas tu barulah nak bersembang. Ni duduk ni orang wirid, dia bersembang. Sebab itulah kita sudah sembahyang, ada setengah amalan orang ni sudah sembahyang, dia segera bangun. Dia segera bangun, dia sembahyang di belakang. Ada ni. Dia beralih tempat cepat. Tanpa berwirid, tanpa berdoa. Memang berwirid berdoa ni Nabi tak buat sama-sama sahabat. Sebab Nabi segera balik ke rumah Nabi. Tapi sahabat berwirid membaca bacaan hak Nabi ajar. Ada ni. Cuma Nabi tak buat ramai-ramai. Sebab itulah tu imam afdalnya sudah salam terus balik. Yang makmum ni, yang makmum ni berwiridlah sendiri-sendiri. Asal dia begitu. Tapi kalau tu imam buat begitu, habis anak makmum. Habis anak makmum. Tu imam berwirid comel-comel pun anak makmum lari lagi dah. Kalau tu imam lari, terus balik rumah. Tak ada lah. Maka pakat berwirid. Alaikum bil jamaah, Nabi kata. Lazim atas kamu dengan berjemaah, dengan pakat. Sebab kita orang lemah. Sebagaimana sembahyang tarawih. Kalau Nabi salat tarawih tak ada berjemaah. Nabi berjemaah 3 malam saja. Itu pun sekali saja Nabi buat. Tahun yang pertama, tahun yang kedua hijrah, difardukan puasa Ramadan, Nabi sembahyang tarawih 3 malam saja. Malam 23, malam 25, malam 27. Lepas tu tidak ada Nabi salat berjemaah tarawih. Hak himpun salat jemaah tarawih ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu pun tahun yang kedua selepas Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar menjadi khalifah tahun yang ke-13 hijrah. Tahun yang ke-14 hijrah barulah Sayyidina Umar himpun buat berjemaah tarawih. Makna kalau kita pakai asal, memang mazhab Maliki dan pandangan dalam mazhab Syafi'i, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i tarawih tidak afdal kita berjemaah di masjid surau, kita buat di rumah masing-masing. Itu lebih afdal. Tapi jelas nyata kita kalau tidak berjemaah tarawih, contohnya pada masa Covid PKP tu, masjid tak buka tu, dua rakaat tak ada tarawih ni. 2 rakaat pun dok. Tak ada tarawih. Tak ada tarawih. Sebulan Ramadan tu tak ada. 2 rakaat pun tak ada tarawih. Witir lagi jauh. Tak ada. Ada ni. Tapi selama ni kalau di masjid dibuat tarawih. Lepas tu kata kena alaikum bil jamaah. Kena pakat. Kita orang lemah tak pakat tak jadi. Termasuk wirid. Wirid kita pakat. Pakat berwirid. Hak kata bid'ah, kita tu imam berwirid sama-sama tu bid'ah. Adapun wirid itu adalah wirid yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kita berwirid, duduk tempat yang sama, barulah sudah berdoa, barulah kita bangun beralih tempat untuk sembahyang sunat ba'diyah. Jadi semasa tu jangan bergerak duduk tempat yang sama. Ni kelebihan dia. Malaikat sentiasa minta ampun dan malaikat akan berdoa bagi dia. Bukan kalau dia sudah berwirid, sudah bersalam, diterus ke belakang di sembahyang sunat ba'diyah contohnya. Dia berwirid kemudian. Khilaf ulama. Dapat tak pahala wirid lepas sembahyang ataupun hanya boleh pahala zikir biasa? Atau khilaf ulama. Sebab dia sudah sembahyang, dia tak istighfar pun tidak. Bacaan-bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pun tidak. Dia sembahyang ba'diyah dahulu. Kemudian dia berwirid, dia pun istighfar. Dia dapat tak fadilah istighfar lepas sembahyang? Ataupun hanya dapat fadilah istighfar hak sama-sama. Dia istighfar sama-sama ni berpahala sentiasa istighfar waktu mana pun. Tapi yang kita nak tanya ni, istighfar lepas sembahyang dapat ke tak pahala tu? Sebab dia sudah senggang dengan ba'diyah. Di situ khilaf ulama.
Satu pandangan mengatakan masih lagi boleh pahala istighfar lepas sembahyang. Walaupun tengah tu disenggang dengan ba'diyah. Satu pandangan tak boleh dah. Dah istighfar dia saja. Tidak, istighfar boleh pahala sepanjang masa, tapi tempat dia tak betul dah. Sebab dia sudah senggang dengan sembahyang ba'diyah. Maknanya afdalnya kita berwirid dahulu barulah kita sembahyang ba'diyah. Itu hak afdal. Itu pun kalau orang yang semayang sunat tanpa berwirid lepas solat tadi, dia berwirid lepas semayang sunat, tak juga. Tak buat juga, dia tunggu balik je. Ni ada orang seumpama ni. Maksudnya kita berwirid bersama imam, berdoa, tapi yang kita nak biasa ni, jangan beralih tempat. Jangan beralih tempat, duduk tempat yang sama. Yang beralih, bukan beralih. Tu imam pun tidak beralih. Yang ubah kedudukan hanyalah tu imam saja. Tu imam ubah kedudukan, mengiring bahu kanan kepada makmum, bahu kiri kepada kiblat. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanbali, tu imam pusing tu, tubuh menghadap pada makmum. Itu mazhab Hanbali. Cuma ada hadis belaka. Tu imam saja yang bukan beralih tempat. Tu imam hanya gerakkan tubuh. Tu imam gerakkan tubuh. Sunat tu imam seumpama tu. Sekarang ni tak. Makmum yang beralih tempat, makmum yang pusing badan, tu imam kerah ke kiblat. Kerah ke kiblat. Allah. Sunat seumpama tu. Itu ada hadis belaka tu. Kenapa duk kerah ke kiblat gitu? Sama ada berpaling mengiring kepada makmum, itu mazhab Syafi'i. Sama ada menghadap kepada makmum, itu mazhab Hanbali. Semua ada hadis belaka. Bukan tu imam menghadap kiblat. Kita memang secara umumnya kita buat ibadah sunat menghadap kiblat. Buat ibadah sunat menghadap kiblat. Wuduk menghadap kiblat, mandi wajib menghadap kiblat, baca Quran menghadap kiblat, berzikir menghadap kiblat. Itu jihad yang mulia. Berwirid berdoa menghadap kiblat, melainkan tu imam. Tu imam berwirid dan berdoa menghadap kepada sebelah kanan. Tapi tu imam pun dia tidak beralih tempat, cuma dia dia ubah kedudukan dia tu, ubah kedudukan. Adapun makmum berada di tempat yang sama, sentiasa malaikat akan minta ampun dan malaikat akan berdoa sehinggalah berhadah ataupun berkata-kata dengan perkara yang tidak bersangkut paut dengan kebajikan. Dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicerita akan dia duduk ia pada saf yang pertama dan memenuhkan saf dan meratakan saf, kerana besar fadilahnya, besar fadilat berkaitan dengan saf yang pertama dan juga memenuh dan merapatkan saf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.